Bab keempat, fiqh fi asri izdiharu fiqh, ataupun zaman kemunculan mazhab fiqh. Ke surat 213. Okay, yabda'u hadzal as min awal qurun tsani, bermula zaman ini dari awal kurun kedua, wa yamtadu berterusan ila muntasif kurun hingga pertengahan kurun keempat Hijri. Sumia hadzal as bi asma' mukhtalifah, dan dinamakan zaman ini dengan nama-nama yang berbagai. Yang pertama, asra imamatul mujtahidin, zaman imam-imam dan mujtahid, para mujtahidin, kerana imam-imam mujtahidin ini dikenali a'lamu alladhi yarafahum tarikhul fiqh, mereka yang mengetahui sejarah-sejarah fiqh Islami. Qad barazu, telah muncul, wa ta'liku, dan bersinar pada zaman ini. Yang kedua, nama dia zaman tadwin, kerana ini adalah zaman pentadwinan ataupun pembukuan ilmu-ilmu Islamiah daripada sunnah ataupun fiqh, daripada sunnah dan fiqh dan usul fiqh, yakni ia bermula pada zaman ini. Yang ketiga, nama dia zaman izdiharu wal asru, zaman kegemilangan dan zaman zahabi, zaman kemadhaban untuk fiqh Islami, zaman dimunculnya mazhab-mazhab. Kegemilangan fiqh, al-izdiharu fiqh Islami wa tatawuruhu, dan perkembangannya, wa namuhu, dan pertumbuhannya pada zaman ini, hatta balagha, sehingga sampai darajat nadaju wal kamalu, zaman peringkat dewasa. Haitsu tadafartu, di mana tadafartu bergabung juhud-juhud usaha-usaha ulama dalam khidmat mereka di dalam fiqh, di mana mereka mendaraskan mawdu'-mawdu' tajuk-tajuknya dan menyusun mabahis dan mengeluarkan wa istakhrajtu al-qawaid, mengeluarkan qawaid-qawaid. Seterusnya surat 214, nama lain adalah zaman ijtihad mutlak. Ini baca sendiri. Seterusnya, wa kata faqad sumi hadha taw bi asma', dengan itu telah dinamakan peranan ni dengan nama-nama yang berbagai binaan. Allati takshifu, yang memperlihatkan daripada hal ihwal fiqh, perkembangannya. Aminahiyatus siyasiyah, dari segi politik, kerana asra aimatul mujtahidin tahta dhilali daulatul islamiyah, zaman aimatul mujtahidin ni di bawah pemerintahan daulah Islamiyah. Bukan asal khilafatu Abbasiyah, dan khilafah Abbasiyah ni qad bada'at, telah bermula min awal kurun tsani, awal kurun kedua, wa imtadat, dan berterusan hingga ila mutasif kurun sabiq, pertengahan kurun ke-7 Hijrah. Haitsu saqatat, jatuh khilafah, jatuhnya khilafah tu dengan jatuhnya Baghdad ke atas tangan Hulagu Khan, pada tahun 656 Hijrah. Wa minahiyatu ijtima'iyah, dari sosio masyarakat, kerana masyarakat pada zaman ini adalah generasi Ajialu yang datang selepas tabi'in. Maksudnya generasi selepas tabi'in. Wa hum min ajailu tabi'in, dan mereka adalah generasi tabi'in. Wa yali, dan mengikut ba'da dzalik, dan mengikut lepas tu adalah lepas tu dia zaman generasi aimatul mujtahidin.
haulai aimatul muslimin kanu min ittiba'. Dan aimatul muslimin itu adalah siapa yang mengikut tabi'in. Contohnya Imam Abu Hanifah. Okay, wa min ahammu mazahir, antara mazahir yang penting adalah pada zaman aimatul mujtahidin ni adalah zuhur, munculnya mazhab fiqh. Wa qara'ina zuhur, kita telah lihat munculnya madaris-madaris fiqh pada zaman tabi'in, tajuk sebelum ni. La'anhum menggunakan awamil. Ada faktor-faktor yang memadai untuk awamil faktor kafi yang memadai dalam kemunculan mazhab fiqh pada waktu tu. Okey, wa hadhi madhahib minha ma wa fardi kaimah. Ada mazhab fardi wa amma mazhab jamaiyah yang tunggal seseorang. Jamaiyah ni berjemaah lah. Al-muradu bihi majmu'ah. Al-muradu bihi adalah majmu'ah, adalah kumpulan pandangan-pandangan fiqhiyah al-mawrusah yang diwarisi daripada al-mujtahid, seorang mujtahid. Fardi dia seorang. Duna tanpa ayyan syuru min qabla ittiba', tanpa ianya berkembang sebelum pengikutnya. Tanpa ia berkembang. Wa hadha naw' min madhhab apa? Okey, so mazhab ni, naw' ni dia adalah mazhab yang pergi bi dhihabi ashabihi, dengan perginya ashabi, perginya ahlinya, macam tu lah. Sebab dia seorang, so bila seorang pergi, mazhab tu pun tak adalah, tak ada yang, tak ada ahli yang lain. Ilm ketika mana tak melangkaui takhatta, dia tak melangkaui pun tahap penyebaran ataupun pentadwinan mazhab tu. Wa inna malaqatu arwah fi sanad. Telah pun nukilkan pandangan-pandangan mazhab ni pada kitab-kitab fiqh dan hadisiyah, tapi ia tidak kekal, walam yabqa laha asal. Dan yang kedua, kita ada mazhab yang jamaiyah. Dia adalah mazhab terjadi tatakawan min ara'i mujtahidin. Ara'i al-mujtahidina, dia ramai mujtahid. Kemana tatakawan hadza tanatujat. So bezanya sini seorang, so sini ramai. Tadi dia tak berkembang kan. Kat sini dia kata dia mengikut fi majmu' mutakamilah sempurna wa dhafu, dia disandarkan ila hari majmu' ara'i khassa fi masail. Pandangan-pandangan ini khusus pada masalah-masalah yang tidak ghair mangkulah daripada aimatihim, daripada imam-imam mereka. Hadha naw' min mazhab huwa alladhi ya'ti. Mazhab ni dia kekal. Ini tak kekal, dia kekal. Seterusnya surat 216. Ikhtiar fiqh, kepimpinan fiqh pada zaman aimatul mujtahidin dan sebab-sebabnya. Ini sebab-sebab dia. Ittisa'u futuhat Islamiyah, luasnya futuhat Islamiyah. Futuhat Islamiyah, tak tahu orang Melayu macam mana. Inayat al-khulafa'u bil fiqh, penjagaan khulafa dengan fiqh dan fuqaha. Syuyuk ni kelaziman al-jadlu, perdebatan wa munadharat, perbincangan antara ulama. Huriyatul ra'yi, bebas dengan pandangan ijtihad. Tadwin ulum ni pentadwinan ilmu-ilmu zuhur mujtahidin kita. Maksudnya mujtahidin yang besar. Meluasnya futuhat Islamiyah. Telah meluasnya futuhat Islamiyah ni pada zaman ini, di mana taba'adu, jauhnya pihak dari Hispania ni, Sepanyol, Orban Barat ke Sino, China Timur. Dan ianya kerana
luasnya Roka'ah Daulah Sempadan Daulah Islamiah Atharu balik fi kesannya sampai pada perkembangan fiqh Islami dan kegemilangannya. Pemizalik ianya banyak waqa'i' isu-isu yang baru di mana luasnya Futuh Islamiah ni. So bila dia meluas kat negara-negara dari bilad, dia ada negara yang luas, dia ada bangsa yang pelbagai. Walhafadhah, dan tamadun mereka, taqaliduha, tradisi mereka, adatuha, adat mereka, dan ma'rufah, pengetahuan mereka. So bila isu ni dia jadi banyak sebab dia meluas kat negara-negara. Tentu setiap negara dia ada bangsa-bangsa yang pelbagai, tamadun yang berbeza, tradisi. Sebelah dia ada wafat pengetahuan al-umam, pengetahuan imam-imam yang pelbagai, wa asaruha fil uqul, dan kesan mereka dalam akal. Telah ta'alif. Okay. So imam-imam Islamiah pada zaman ni dia daripada bangsa yang pelbagai seperti Arab, Parsi dan Rom. Ada yang baca sendiri. Idharu rihalatu fiqhiyah, kegemilangan perjalanan ilmiah. So bila meluasnya Futuhat Islamiah ni, kesannya pada kegemilangan dia. Dia memberi kesan pada kegemilangan perjalanan ilmu. Memang bertambah inayah khulafah, penjagaan khulafah dengan fiqh dan fuqaha. Kerana mu'adhamu khulafah, sebagai besar khulafah Bani Umayyah ni, qad insarfu, dia telah pergi ataupun dia keluar ke politik dan hukum. Walam yahtamu, dan tidak peduli dengan ilmu dan ulama, tidak peduli, tidak mementingkan imaman kabiran. Sini dia tolabah khalifah, menuntut Khalifah Harun Rashid ni dari Abi Yusuf Sahibul, sahabat Imam Abi Hanifah. Ayyada'ulahu, dia meletakkan ataupun kekonunan undang-undang di syu'uni maliyah, dalam perkara-perkara harta, tasiru dia alaihi daulah, kat negeri tu. Dato' Abu Yusuf ni dia buat kitab, tulis kitab Foraj. Kata dengan itu munculnya yang merangkumi syu'uni daulah. Mimba ini yang mana di dalamnya ada syu'un yang harta tadi. Itu Aina Harun Rashid. Harun Rashid ni dia jadi ketua hakim. Katakan salah pun. Ini dia buat kitab Muwatta, Imam Malik membuat kitab Muwatta. Fi'i jadal, okey. Kebiasaan, kelaziman, perdebatan, al-jadlu, munadharat, dan perbincangan antara ulama.
Ini yang pertama, Yalhasiru menumpukan perdebatan ni pada daerah tafsir makna lafaz dalam dalil-dalil lafaz. Saya berdebat tentang dalil lafaz atau makna dia. Auhamdul kalam, kalam hakikat ataupun secara majas. Mana cara lihat khusus macam mana kusur. Itu yang keempat, sebab keempat adalah hurriyatul ra'yi wal ijtihad. Bebas dalam berpandangan dan ijtihad. Ulama fi zalika waktu, ulama pada waktu tu dia yang tamatta'u, berseronok. Baru seronok lah dengan kebebasan atau kelaziman dalam perbahasan ilmi. Itu je cerita. Bebas dalam ra'yi, pandangan dan ijtihad. Terusnya tadwinul ulum. Okay, sebab kelima adalah pentadwinan ilmu-ilmu. So, pentadwinan ni dia memainkan peranan yang penting pada zaman ni, khususnya pada fiqh lah. Macam ada fiqh tadi tu dia yang fatwa-fatwa sumber tasyrik. Itu apa yang ulum apa yang ditadwinkan, ilmu apa yang ditadwin. Antaranya sunnah. Sunnah as-sunnatun nabawiyah wasfiyah maksudnya dia adalah sumber kedua yang pada hukum. Sunnah itu surat dia sunnah, fiqh wa usul fiqh. Dari tiga yang ditadwinkan. So satu sunnah, fiqh dan usul fiqh. Surat 225. So yang ke-6, Zuhur Mujtahidin Kibar. Munculnya mujtahidin, para mujtahidin utama. Yakni ni lah empat-empat imam tu. Qaddaha wa rafiha bi'as, telah muncullah pada zaman ni sebilangan daripada mujtahidin yang sampainya darjat ijtihad wa imamah dan imam mazhab pada agama, antaranya Imam Abu Hanifah di Kufah, Imam Malik dekat Madinah, Imam Syafi'i dekat Baghdad, Datuk Mesir, Datuk Imam Ahmad dekat Baghdad. Itu masdar-masdar fiqh, sumber-sumber fiqh pada zaman Aimatul Mujtahidin ni yang pembentangan kita dalam kelas tu. Kita ada Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Fatwa Sahabat. Atau zaman Aimatul Mujtahidin ni dia ada keluarnya sumber-sumber baru masa tu dia cerita. Mengikut mazhab masing-masing. Telah munculnya istihsan. Istihsan muncul dengan mazhab Hanafi. Ini tuas mazhab Hanafi istimewa. Itu surat 270. Ni adalah mazhab fikih al-mundathirah. Mazhab fiqh yang dah pupus. Ni adalah baca ni. Ibn Abi Layli. Nama mazhab dia. Nama mazhab Za'i. Mazhab Laisi. Okay, sebab pupusnya mazhab ni, mazhab Tabirin satu rakat. Yang pertama, Imali asbabi kharijiyah, sebab luaran adalah Imali adami wujud at-talamid allazi istamiru fi batin. Tak adanya anak murid talamis ataupun pengikut talamis, anak murid yang
meneruskan istamiru, meneruskan pada perbahasan ataupun pentaklifan mazhabnya. Kadzalik fi nashriha wa difa'iha. Ya. Sebab luaran dia sebab tak ada anak murid yang nak meneruskan. Au li adami wujudi daulat. Madhhabu rasmilah. Tak adanya kedaulatan dalam mazhab ni untuk tak adanya daulat untuk membinanya menjadi mazhab yang rasmi. Kedua ni sebab dalaman. Sebab luaran. Sebab dalaman ada khilaf wahia kamadzhab zahiri. Faradu sebab wukufi jadi seperti mazhab zahiri ni dia sebab wukufihi syadid dia kekal dalam kesyadidan dalam nas-nas. Wa adama al-khasr dan dia tidak mengambil pandangan. Mazhab zahiri. Ini ada mazhab contohnya ambil dari ke surat 277 kemunculan ikhtilaf fuqaha sebab dia wa mauqifuna pendiriannya. Khalaqallahu insan min jinsi wahidin min asli wahid. Allah telah mencipta manusia daripada jinsi wahid, yakni Adam AS min asli wahid. So, manusia ni berasal daripada asal yang satu, yakni Nabi Adam. Lakinnahu fadilu bainahu fil aql. Dan kita ni maksudnya berbeza antara kita pada akal dan kefahaman. Nak kata kat sini macam ikhtilaf ni, perbezaan pandangan ni dia memang akan ada. Sebab manusia ni diciptakan ada perbezaan kefahaman dan akal. So dia adalah benda yang logik lah untuk ada. Dia adalah hak-hak manusia. Ini ikhtilaf yang kau isi ni. So, ni adalah sebab khilaf-khilaf dalam fuqaha ni. So dia berbeza pandangan ni disebabkan 4 faktor. Ini bahasa Arab. Yang kedua ni pada periwayatan hadis. 3 dalil syariah dan kaedah-kaedah usuliyah. Keempat pada adat ataupun persekitaran. So yang pertama sebab ikhtilaf ni adalah bahasa Arab. Lugat Arabiyah min usul lugat, bahasa Arab ni adalah luas bahasa yang banyak mufradat, yakni banyak sinonim. Dalam bahasa Arab ni sinonimnya sangat luas. Walaupun mendalam pada ta'bir. Ada wasfi ikhtilaf. So sebab dia banyak sinonim, dia banyak perbezaan pandangan mujtahidin dalam kefahaman nusus, istinbat dan istinbat hukum. Kami aham sebab qad yarudu fi nusus syari'ah al-fasl syarikah. Dalam nas-nas ni ada lafaz yang berkongsi makna. Anda kata dia ada banyak sinonim. Walafaz syarikah walafaz alladhi wada'a fil lughat al-arabiyyah lima ma'na. Dan lafaz yang berkongsi ni adalah lafaz yang diletakkan padanya wada'a fi yang ada pada bahasa Arab lima ni muta'addidah, makna yang pelbagai, mukhtalifah musytarikah, dan berbagai muta'addidah banyak, mukhtalifah berbagai, musytarikah yang berkongsi. So yang ni first, burung awal. So burung kedua riwayat hadis. Riwayat hadis ni lima la syakka fi anna sunnah Nabawi hiya masdar tsani li hadis syariah ba'da al-Quran Karim. Tidak syak lagi bahawa sunnah Nabawi adalah sumber kedua dalam syariah selepas Quran Karim.
Yang pertama ikhtilaf ni sunnah. Adam usul hadis ila mustahil. Dia berbeza pandangan sebab tak sampai. Adam usul hadis kepada mustahil. So dia tak sampai tu dari segi zahir ayat tu ataupun dari segi hadis lain ataupun dari segi kias dalam masalah ataupun muktada ataupun muktada istishab atau bi ayyi wasilatin istishab. So dia berbeza sebab ada hadis yang tak sampai, sama ada dari segi zahir ayat dan sebagainya. Ini dah zaman Imam Mujtahidin. Ni contoh. Hadis ni di Khurajan Istaski ni dia tak sampai kat Imam Abu Hanifah. Tapi imam lain dapat hadis ni. Jadi ada beza pandangan. Sebab imam ni dapat, imam lain tak dapat. Tu ni kat hadis ni. Sebab usul hadis ni sampai hadis ni kat mustahil. Walakinahu yarah. Tetapi melihat padanya ada kecacatan yang melarang dalam beramal dengannya. Ni sebab ikhtilaf ta'awud. Yang faktor 3 sebab ikhtilaf, sebab berbeza pandangan. So, dia berbeza dekat dalil-dalil syariah dan qawaid usuliyah. Waktu mustahidun berbeza mustahidun pada pengambilan dalil syariah. Min qiyas istisan masalah qiyas istisan masalah satu zara'i istishab dan sebagainya. Contohnya ini adalah kawaid ataupun masalah baru. Dan Imam Abu Hanifah dia banyak dalam pengambilan qiyas dan istisan. Tu kat Imam Malik ni dia seorang je yang ambil ijma' ahli Madinah. Dan dia banyak dekat ambil masalah. Syafi'iyah dia luas pada Bina Akam lah. Dia banyak dekat Zahir Nas ni Al-Quran Sunnah. Hanabilah Imam Hanbali dia luas dalam pengambilan satu zara'i. Sehingga ada orang telah didiskusikan dekat Hanbali dia lebih dia tasydid. Tapi dia tadi kat istisab ni dia khusus pada bab muamalat dia. Fasal fi muamalah fi ibahah hatta sabatan. So faktor ketiga yang ketiga ni tadi dia berbeza sebab ni imam ni dia pakai ni, imam ni pakai ni. Imam ni dia pakai lain. Yang keempat asbab ikhtilaf alladhi ta'udillah. So dia berbeza pandangan sebab mengikut adat ataupun persekitaran. Di mana kita tahu imam-imam ni dia berbeza dekat tempat. So, Imam Malik dekat Madinah, Imam Malik dekat Baghdad, Mesir semua.